Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pensyarah kursus Profesor Madya Dr. Noazimah Zakaria dan Dr. Rohayati binti Junaidi. Saya Muhammad Zulhelmi bin Othman memegang nombor metrik D2017 2080883 mengambil subjek BSS 3153 Sastra Antarabangsa pada semester ini. Dalam tugasan ini, kami diminta untuk melakukan tugasan secara individu untuk mengkritik sesebuah karya terjemahan. Dan pada hari ini, saya akan mengkritik karya terjemahan yang sangat popular, iaitu daripada cerita Rumpelstiltskin. Umum sedia maklum bahawa cerita ini merupakan cerita daripada bahasa Inggeris yang ditulis daripada The Brothers Grimm. Dan saya mengkritik cerita ini berdasarkan cerpen yang telah diterjemahkan oleh Harun L.Wibowo. Sebelum saya mengkritik dengan lebih jauh, eloklah saya menceritakan serba sedikit sinopsis Rumpelstiltskin. Dulu ada pengilang yang sangat miskin dan sombong. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang cantik bernama Lisa. Pengilang itu berbohong kepada raja mengenai Lisa yang boleh mengubah jerami menjadi emas. Raja sangat gembira dan membawa Lisa ke ruang menara yang penuh dengan jerami dan roda berputar. Raja menuntut Lisa untuk mengubah jerami menjadi emas dalam 3 hari. Jika tidak, dia akan dihukum mati. Lisa sangat sedih kerana tidak dapat mengabulkan hasrat raja. Kemudian orang asing muncul secara tiba-tiba dan menawarkan bantuan kepada Lisa. Orang asing itu dikenali sebagai Rumpelstiltskin yang memetik jerami menjadi emas, dan sebagai balasannya, Lisa memberinya kalung dan cincinnya. Raja menjadi begitu tamak dan mahukan lebih banyak emas. Kemudian raja meminta pelayannya untuk mencari setiap gumpalan jerami terakhir di luar bandar agar Lisa dapat mengubah jerami itu menjadi emas dan berjanji kepadanya bahawa dia akan menjadi permaisurinya jika dia mengabulkan permintaannya atau dia memotong kepalanya. Ketika Lisa duduk dengan sedih di lantai, Rumpelstiltskin muncul untuk kali ketiga dan menawarkan pertolongan terakhirnya kepada Lisa. Sebagai balasannya, Lisa tidak mempunyai apa-apa penghargaan kepadanya. Rumpelstiltskin memetik jerami menjadi emas dan untuk janji Lisa akan memberikan anak sulung kepadanya setelah dia menjadi ratu. Selepas setahun, Raja dan Lisa mempunyai seorang anak lelaki. Rumpelstiltskin kembali untuk menuntut ganjarannya. Permaisuri itu ketakutan dan menawarkan semua kekayaan yang dimilikinya jika dia dapat menjaga anak itu. Rumpelstiltskin menolak dan akhirnya bersetuju untuk menyerahkan tuntutannya kepada anak itu sekiranya permaisuri dapat meneka namanya dalam 3 hari. Pada mulanya dia gagal, tetapi sebelum malam terakhir, ibu bapanya mengikuti Rumpelstiltskin ke hutan dan mereka mendengarnya menyanyi. Ketika dia menyanyi itulah dan melompat di sekitar api, mereka menemukan namanya sebagai Rumpelstiltskin. Ketika kerdil itu menemui ratu pada hari ketiga dan dia menyatakan namanya, Rumpelstiltskin kehilangan tawar-menawarnya. Dia begitu marah dan menghampiri lantai dengan keras dan menghilang dalam kepulan asap. Ayah Lisa belajar pelajarannya dan dia berjanji bahawa dia tidak akan pernah membanggakan lagi. Apakah sebenarnya fungsi kritikan? Kritikan memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan sastra. Kritikan juga sebagai pelengkap untuk membentuk kesepaduan disiplin ilmu sastra. Kritikan juga membantu dalam memperluaskan lagi perkembangan sastra dari semasa ke semasa dengan melaksanakan pelbagai pembaharuan yang menarik. Melalui kritikan yang dibuat pada sesebuah teks akan mendorong kepada lahirnya teori atau pendekatan yang baharu. Kita beralih pula kepada jenis-jenis kritikan di dalam cerpen Rumpelstiltskin. Pertama, jenis kritikan teguran. Teguran membawa maksud mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas. Kritikan teguran bermaksud pengkritik cuba memperlihatkan kekuatan dan kekurangan di dalam sesebuah karya sastra. Dalam skop ini, saya ingin membuat kritikan teguran berkenaan 2 perkara yang sangat menyerlah di dalam karya Rumpelstiltskin, iaitu sifat raja yang tamak dan juga sifat seorang bapa yang sombong yang sanggup mempertaruhkan anak gadisnya demi keluar daripada kepompong kemiskinan.
Pertama, teguran saya lebih kepada sifat raja yang tamakkan harta. Umum sedia maklum bahawa raja seorang yang berpengaruh di dalam sesebuah hierarki sosial. Apabila sifat ketamakan raja ini sudah dipamerkan di dalam cerita ini terlampau menyerlah, ianya akan menjadi ikutan golongan muda khususnya. Sifat ketamakan raja dilihat daripada arahan yang diberikan kepada gadis anak pemintal jerami yang mahukan emas yang banyak. Hampir seluruh istana yang dipenuhi jerami disuruhnya memintal menjadi emas. Dek ketamakan ini sanggup mengugut si gadis hukuman mati jika tidak dapat melakukan hal yang sedemikian. Sifat ini jelas menunjukkan sikap yang tidak elok kepada penonton yang melihatnya. Kritikan kedua juga lebih kepada sifat teguran kepada seorang bapa yang sanggup mentaruhkan anaknya demi mendapatkan kekayaan. Seseorang bapa yang sangat sombong, yang ingin keluar dari kancah kemiskinan, sanggup mempertaruhkan anaknya walaupun dia mengetahui anaknya akan dihukum mati apabila tidak dapat memintal jerami itu menjadi emas. Seseorang bapa disifatkan untuk melindungi anak-anaknya, lebih-lebih lagi anaknya seorang perempuan yang sangat lemah. Melalui kedua-dua kritikan teguran ini, saya boleh kaitkan dengan teori konseptual yang diketengahkan oleh Muhammad Mokhtar Hassan di mana memperlihatkan sensitiviti dan kepekaan terhadap hierarki kehidupan sosial. Jenis kritikan kedua ialah kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan bermakna menyelidik sesuatu karya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuklah menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian. Kritikan penganalisisan bermaksud pengkritik meneliti dengan mendalam sesebuah karya sastra untuk mendapatkan beberapa maklumat tentang pemikiran, tema, persoalan, teknik penceritaan bagi menentukan karya sastra. Sebagai contohnya, saya melihat teknik penceritaan di dalam cerpen ini sangat menarik minat saya kerana dari awal sehingga ke akhir, beberapa pemikiran yang diketengahkan. Ada pemikiran moral budi di situ, pemikiran politik, pemikiran budaya dan banyak lagi. Sejujurnya, banyak nilai baik dan buruk yang ditunjukkan oleh pengarang bagi membuka mata pembaca, penonton untuk mengakses minda untuk mempelajari sesuatu perkara yang baru. Penonton dan pembaca boleh membanding beza mana yang baik atau yang buruk. Kaitan teori. Teori tekstualisme atau teori keunggulan memaparkan susunan idea yang mempunyai sifat-sifat keunggulan. Bererti, teks mempunyai nilai dan mutu yang tinggi kerana setiap teks yang terkandung di dalam cerpen Rumpelstiltskin ini memaparkan sifat-sifat keunggulan yang tersendiri. Jenis kritikan yang terakhir ialah kritikan sanjungan. Sanjungan bermaksud menghargai, memuji atau kata pujian yang diucapkan sebagai tanda kagum dengan sesuatu perkara. Kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyerlahkan pemikiran bernas di samping menampilkan elemen dalaman karya yang baik dan menarik. Sebagai contoh, di dalam karya Rumpelstiltskin ada mengetengahkan unsur dan elemen yang baik melalui nilai bantuan yang ditunjukkan oleh kurcaci atau makhluk kerdil. Makhluk ini membantu gadis miskin ini menunaikan hajat raja untuk memintal jerami menjadi emas. Kaitan teori di dalam perihal ini lebih kepada teori konseptual, di mana teori yang berkait dengan penyediaan konsep untuk pengarang menghasilkan karya yang menarik yang membawa sesuatu kepuasan kepada hasilnya. Saya rasa itu sahaja kritikan yang cuba saya ketengahkan di dalam cerpen Rumpelstiltskin. Sekian, terima kasih.